Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Malam ni kita sambung hadis yang ke-18. Masih lagi dalam bab yang kedua. Wa bi qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Yahya bin Hamzah qala haddatsani Burd ibn Sinan an Ishaq ibn Qabisah an abihi anna Ubadah bin Samit al-Ansari an-Naqib sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza ma'a Muawiyah ard ar-Rum wa nazara ila an-nas wa hum yatabaya'una kisar adh-dhahab bid-dananir wa kisar al-fiddah bid-darahim faqala ya ayyuhan nas innakum ta'kuluna ar-riba. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabta'u adh-dhahaba bidh-dhahab illa mithlan bimithlin la ziyadata bainahuma wa la naziratan. Faqala lahu Muawiyah ya Abal Walid la ara riba fi hadha illa ma kana min nazarah. Faqala Ubadah uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni an ra'yika la in akhrajani Allahu la usakinuka bi ardil laka alayya fiha imratun. Falamma qafala lahiqa bil Madinah faqala lahu Umar bin al-Khattab ma aqdamaka ya Abal Walid faqassa alayhi al-qissah wa ma qala min musakanatihi faqala irji' ya Abal Walid ila ardika faqabaha Allahu ardan lasta fiha wa amsaluka wa kataba ila Muawiyah la imrata laka alayhi wahmilin nasa ala ma qala fa innahu wal amr. Hadis riwayat daripada Abdullah bin As-Samit. Hadis riwayat daripada Ishaq bin Abi Qabisah daripada bapanya. Katanya Ubadah bin As-Samit Al-Ansari adalah seorang komander. Bukan komander ni. Naqib. Seorang naqib. Betul. Komander. Naqib ni mana guru lah. Orang yang diarah untuk memimpin. Apa terjemah guna ni? Tak ada cek ni. Kena buat ni Kena buat. Kena ambil ni. Riwayat daripada Ishaq bin Abi Qabisah daripada ayahnya. Potong tu. Bahawa kena potong daripada Ubadah bin Samit tu sahabat Rasulullah. Kena ambil bahawa bawah tu. Bahawa Ubadah bin As-Samit Al-Ansari An-Naqib. Seorang sahabat Rasulullah. Dia ulang 2 kali. Mana kau pipih seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Muawiyah memerangi negeri Rom. Mana berjihad memasuki negeri Rom. Beliau melihat orang ramai berjual beli kepingan emas yang pecah dengan dinar dan kepingan perak dengan dirham. Beliau berkata, wahai orang ramai, sesungguhnya kamu sedang memakan riba. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membeli emas dengan emas, melainkan sama dengan sama. Tidak ada tambahan dan tidak ada penangguhan. Muawiyah berkata kepadanya, wahai Abul Walid, saya tidak berpendapat tidak ada riba dalam perkara ini, melainkan jika ada penangguhan. Ubadah berkata, saya menceritakan kepada anda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anda, yakni pula, dan anda pula menceritakan kepada saya tentang pendapat anda. Sekiranya Allah mengeluarkan saya, tidak akan saya tinggal di bumi yang anda perintahi. Kalau engkau jadi pemimpin di negeri itu, aku tak usah duduk. Tak kala berangkat pergi,
keluar daripada Dimash ni ataupun Syam ni, tempat pemerintah Muawiyah, tempat dia jadi governor ni, maka beliau berangkat menuju ke Madinah. Umar bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau kemari, wahai Abul Walid? Beliau menceritakan kisahnya dan apa yang dinyatakan tentang tinggalnya itu. Mana tempat tinggal dia tidak setinggal dah bersama dengan Muawiyah. Umar berkata, pulanglah ke tempatmu wahai Abul Walid. Allah tidak akan memberi kemuliaan kepada tempat yang kamu dan orang-orang seperti kamu tidak tinggal di situ. Umar menulis surat kepada Muawiyah dengan menyatakan kamu tidak boleh menguasainya dan bawalah rakyat mengikut pendapat Ubadah kerana itulah yang sebenarnya. Jadi hadis ni panjang. Panjang-panjang pun dia sebenarnya ringkasan daripada hadis lain. Kalau riwayat dalam Muslim, detail lagi. Tak apalah. Hadis ni, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Hisham bin Ammar, yakni Ad-Dimashqi Al-Khatib Saduq. Cuma masalah beliau ni, beliau lanjut usia lalu menerima riwayat secara talqin. Dia hanya mengiyakan apa yang dikatakan kepadanya. Beliau ni pula ambil riwayat daripada Yahya bin Hamzah bin Waqi' Al-Hadrami, Abu Abdurrahman Ad-Dimashqi Al-Qadi. Maknanya dia memberi hukum juga, seorang yang fiqh dan dituduh berfahaman Qadariyah. Jadi dituduh tu maknanya tidak terbuktilah, tapi nak menafikan, tapi ada orang duk kata. Tapi kalau dalam riwayat seperti ni, riwayat berkenaan dengan berpegang teguh dengan sunnah seperti ni, dia tidaklah kata riwayat yang menyokong bid'ah dia tu. Kalau katalah dia disabit ada pahaman Qadariyah, tidak mempercayai takdir. Tapi hadis ni tidaklah menyokong pahaman dia. Kalau pahaman dia tu disokong oleh hadis dia riwayat, maka riwayat tu tidak boleh diterima. Kalau dia ada riwayat menyokong pahaman dia, maka riwayat tidak diterima. Kemudian beliau ni mengambil daripada Burd bin Sinan, Abul Al-A'la Al-Dimashqi Maula Quraisy. Mana dia ada walak dengan pokok Quraisy, seorang Saduq dan dituduh berfahaman Qadariyah. Kemudian beliau pula ni mengambil daripada Ishaq bin Qabisah bin Zu'aib Al-Khuza'i Al-Syami. Beliau seorang yang Saduq tetapi melakukan irsal. Mana dia tidak menyambung hadis tu. Maknanya ada perawi yang dia gugurkan. Kemudian beliau ni ambil daripada ayahnya yang bernama Qabisah bin Zu'aib Ibni Halhalah Al-Khuza'i Abu Sa'id. Beliau merupakan anak sahabat, dilahirkan pada tahun ke-8 tahun pembukaan kota Mekah. Mana dia tak ada lah dengan Nabi tu dengan umur dia tu. Umur 2 tahun tu kalau dia tengok Nabi pun tengok kodak tak tahu, tapi dia hanya sempat dengan sahabat. Kemudian beliau ni mengambil daripada Ubadah bin As-Samit. Jadi Ubadah bin As-Samit ni bin Asram bin Fihir. Ubadah bin As-Samit bin Fihir bin Qais bin Sa'labah bin Ghanm bin Salim bin Auf bin Amr bin Auf bin Khazraj Abul Walid Al-Ansari An-Naqib. Jadi An-Naqib tu kerana beliau salah seorang Naqib di Aqabah. Maknanya dalam perjanjian Aqabah tu Nabi SAW telah melantik ada beberapa orang yang ditugaskan oleh Nabi ni untuk menjadi guru. Maknanya sebelum Nabi berhijrah tu, Nabi telah berdakwah kepada orang Madinah mari buat haji, sehingga berlaku 2 perjanjian. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Dan bila dia bersetuju untuk menerima kedatangan Nabi, timur Islam dan timur kedatangan Nabi, maka Nabi SAW melantik beberapa orang menjadi Naqib, antaranya Ubadah bin As-Samit. Dia ada juga sahabat daripada Mekah ni, macam Mus'ab bin Umair. Dia arah untuk menjadi Naqib, pergi dulu. Jadi dia jadi guru lah. Naqib ni mana guru. Dalam usrah
orang-orang harakah lah. Dia ada nakib, dia anak usrah. Dan menyertai peperangan Badar dan peperangan selepasnya. Rasulullah SAW mempersaudarakannya itu dengan Abu Mathar Al-Ghanawi. Jadi cerita dalam hadis ni, Ubadah ni dia pergi berjihad melawan orang Rom di bawah pemerintahan Muawiyah. Di bawah pemerintahan Muawiyah. Muawiyah jadi komando dia lah. Ketua dia panggil apa ni, armada. Dah. Sebab nak pergi Rom tu, dia kena naik kapal. Hak Nabi doa tu lah kepada Ummu Haram tu. Dah. Awalu jaisin min ummati. Rakibal bahr. Faqad aujabu. Atau kama qala. Tentera yang pertama di kalangan umat aku ni yang pergi berperang dengan merentasi laut, maka wajib syurga kepada mereka. Jadi peperangan itu berlaku zaman Muawiyah. Muawiyah jadi ketua dia. Jadi dalam peperangan itu mereka menang lah. Menang dan mereka berjaya memperoleh ghanimah yang banyak. Dalam hadis riwayat Muslim, mereka dapat ghanimah yang begitu banyak. Dan di antara ghanimah yang mereka dapat ni, itu bekas-bekas. Dalam hadis ni kata kepinggan kaca, kepinggan emas, kepinggan perak. Jadi mereka dapat emas tu dalam bentuk bekas. Pinggan, piring, sudu, apa semua. Jadi tu kakah. Mewah lah pokok ni. Jadi berlaku jual beli pada ketika tu. Yang menyebabkan Ubadah bin Samit tegur ni. Dia ceritanya. Oleh kerana harta ghanimah ni dikutip. Boleh. Lepas tu kerajaan dia nak bagi tu payah lah. Muawiyah ni sebagai ketua kerajaan nak bagi tu payah sebab benda tu benda pecah. Kena lebu lah baru boleh jadi perhiasan hak sempurna. Jadi dalam riwayat Muslim ni Muawiyah suruh orang tu menjual fi a'tayatin nas. Mana jual nanti kerajaan akan bayar balik. Maknanya tentera pada waktu tu dia bergaji dah. Jadi mereka akan dapat mereka ni akan dapat pemberian ni dah. Bayaran tu, tapi bayaran tak dapat lagi, mereka akan dapat nanti secara bertangguh. Jadi mula-mula tu hak bahagia ghanimah mereka ni mereka beri kepada kerajaan. Nanti kerajaan akan tukar dalam bentuk dirham sikit lagi. Mana di situ ada bertangguh lah. Jadi harta ghanimah hak boleh tadi tu dalam rupa bekas-bekas daripada perak, daripada emas. Jadi Muawiyah suruh jual dulu dengan dirham secara bertangguh. Fi tayatin nas. Maknanya jual bayar tu dengan gaji. Mana tak boleh lagi. Hak gaji tu tak dapat lagi tapi bui dulu. Kalau kita kira kat bahagian-bahagian katalah stopok emas ataupun perak ni bui jadi milik ghanimah pada tentera ni. Dah. Jadi tentera ni tak boleh nak buat gapo, jadi Muawiyah suruh jual dulu ke dia. Bui suruh emas tu pada kerajaan, nanti kerajaan akan bayar dalam bentuk dinar dan dirham di ujung bulan kalau katalah, di ujung bulan. Jadi di situ ada jual beli emas, kalau emas tu dengan dinar, kalau perak tu dengan dirham. Jadi di situ ada penangguhan, nasiah. Jadi orang ramai pun mulalah berjual beli mengikut ia diarahkan oleh Muawiyah. Jadi dalam riwayat Ibn Majah ni dia kata orang ramai berjual beli kepinggan emas yang pecah dengan dinar.
Maknanya dinar tu nanti saja akan bayar lambat lagi. Nanti akhir bulan. Kalau kita. Kepengen perak dengan dirham. Jadi walaupun dinar tu daripada emas, kepingin emas tu daripada dinar, kepingin dinar tu daripada emas, perhiasan yang pecah ni daripada emas, ataupun bekas ni daripada emas, dia kira tak boleh jual juga. Tak boleh jual lagu tu sebab benda yang sama dan berlaku penangguhan. Jadi bila begitu dia berlaku riba. Jadi sahabat pun kata, Abu Ubadah bin Samit kata, kamu ni makan riba. Dalam syarah dia kata ni nombor 64, kamu makan riba ni kerana berjual beli barangan yang sama jenis tanpa mengetahui qadar berat timbangannya. Kalau nak tambah berdasarkan pada riwayat Muslim tu, dengan bertangguh. Jadi dia ginilah kita kata dak. Ni mah dalam bentuk jokong tu dak. Mah dalam bentuk jokong. Orang ni sekotak mah, cincin, gelar, gapo, hok dalam bentuk perhiasan dak. Jadi tukar dua tu. Kira mudah lah. Kira mudah. Kira apa ni? Mudah-mudah lah. Pakai bebek kurang. Orang ni berat sikit. Orang ni ringan sikit. Kira tukar gitu. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena sama berat. Masalah bimasalin. Sebab bila benda ribawi ni, item ribawi ni, dia kena sama berat, sama sukatan, sama sukatan, sama timbangnya. Kena masalah bimasalin. Macam kalau contoh mudah, kita berah lah, berah. Berah skala kita, skala basmati nak tukar dengan skala berah pulu. Dia kena gitu syarat dia. Jenis berah. Dia tak boleh, basmati ni mahal sikit, 800 gram, ni skala. Tak boleh. Walaupun kualiti tu berbeza. Sebab syariat ni dia tidak mengambil kira perbezaan kualiti tu. Dia kira jenis sama. Jadi macam emas tadi, ataupun macam kita kata kita pergi tukar kedai emas lah. Tukar kedai emas. Dah. Ukiran kita tu begitu halu, begitu seni, apa semua tu. Nak tukar dengan hak lain. Kerana hak kita ni berat, kurang berat, hak dia tu berat lagi pada kita. Tukar serentak, tak boleh. Sebab dia kena masalah bimasalin. Jadi barang ribawi ni dia kena sama sukat, sama timbangnya. Kalau ada lebih kurang, tafadul, maka berlaku riba. Dan syarat satu lagi kena hak wa hak. Mana yadam biadik kena tukar serentak dalam satu majlis. Tidak boleh ada penangguhan. Jadi Muawiyah pula kata, tidak riba ni. Maknanya tidak berlaku riba, melainkan hak penangguhan tu riba, kata dia. Maknanya dia akan dibayar dalam bentuk dirham ataupun dinar ni akhir bulan contoh. Maknanya demo ni dapat, tentera ni dapat kepingin mah perak tu dalam bentuk barangnya, dalam bentuk pekakah tinggal makuk apa semua. Jadi Muawiyah ni akan bayar hujung bulan dengan dinar dirham. Jadi bila ditegur oleh Ubadah bin Samit, Muawiyah kata, tak apa, memang ada riba di situ. Tak ada penangguhan. Tapi, hak pertukaran, kepingin bekas tadi, bekas hak pecah-pecah tu dengan dirham, itu tidak riba, kata dia. Sebab bentuk tu lain bagi dia. Mana seolah-olah mazhab Muawiyah dalam perkara ni, pertukangan tu dia ada nilai juga. Ada nilai juga. Kalau kata emas keping gitu, kosong gitu dah. Ataupun dalam bentuk sebutir-sebutir. Ni dalam bentuk cicing. Dalam bentuk gelar, ia penuh dengan kesenian ukiran dia tu. Tak apa kalau berlaku lebih kurang dua tu. Sebab
pertukangan itu diambil kira sebagai nilai juga. Dia ni kalau nak pakai tak boleh, kena orang kedai juga, kena upah pula. Gitu seolah-olah. Tapi Ubadah bin Samit kata tak boleh. Hadis dia baca nak tadilah. Tidak boleh kamu membeli emas dengan emas, melainkan dengan sama. Sama qadar, sama sukatan. Jadi, oleh kerana dia sebagai rakyat biasa pada ketika itu, Ubadah bin Samit ni, dia tegur. Walaupun dia rakyat biasa, tak boleh kena tegur ni, salah. Jadi dia pun tegur. Dia kata, aku cerita kepada kamu sabda Nabi, hadis Nabi. Kamu pula kata, aku berpendapat. Tak apa. Mana kamu lawan hadis Nabi ni. Kamu lawan hadis Nabi ni. Saya menceritakan kepada anda daripada Rasulullah, hadis dia. Dan anda menceritakan kepada saya tentang pendapat anda. Saya rasa tidak riba. Jadi dia marah. Mu'aradah lah. Mana macam nak canggah hadis Nabi yang dibacakan. Jadi dia kata, aku tak boleh duduk di negeri yang mana kamu memerintah. Tak boleh. Maknanya itu sikap dia panggil riqabatul ummah ala imam. Mana umat ni dia kena ada kata apa ni pantauan. Pemantauan dia kena apa ni riqabah ni menasihati pemerintah. Kena pantau. Kena tegur, check and balance lah terhadap pemerintah. Jadi kalau pemerintah tu dia memerintah tanpa dia mengambil kira suara rakyat, itu tidak cara pemerintah Islam. Pemerintah Islam ni seperti saya nak Abu Bakar naik lah. Saya nak Abu Bakar naik, Umar naik, membetul aku. Kalau aku salah, membetul. Jadi memberi peluang kepada rakyat menegur pemerintah. Dipanggil riqabah. Macam di bank lah. Bank Bank bila dia keluarkan produk-produk kewangan dia tu, maka dia adalah majlis penasihat syariah dia. Dia akan pantau. Hak mana ikut tak ikut ke apa semua. Dia ada bahagia dia tu. Jadi itu panggil kawalan belakang tu. Jadi Ubadah tegur pemerintah pada waktu itu. Gubernur dia. Jadi Ubadah, jadi hak nak dalam terjemah dalam bab ni hak ni lah. Maknanya hak bahagia terjematul bab ni. Bahagia berpegang teguh dengan hadis Nabi hak ni. Saya cerita kepada anda daripada Rasulullah, anda pula kata pendapat anda. Hak bahagia tu. Kalau bahagia cerita tentang riba ke apa semua tu, waktu tu perbahasan dalam kitab riba pun ada. Tapi hak bahagia dia nak cerita, nak kaitkan di sini, munasabah dengan terjematul bab, hak bahagian ni. Jadi dia ambil keputusan nak balik ke Madinah. Jadi Umar tanya apa? Jadi Umar kata kamu kena pergi semula. Tak boleh. Orang-orang seperti kamu ni tak boleh, tak ada situ. Maknanya seorang pemerintah dia kena ada orang-orang yang boleh menasihati pada dia. Boleh ke tidak benda ni? Tak. Nak warga tu boleh ke tidak? Kalau dia buat tanpa mesyuarat, maka orang-orang yang alim, orang bijaksana ni dia boleh tegur. Macam kita ada peti suara lah untuk memberi pendapat. Tegur kajian. Jadi kamu dan orang-orang seperti kamu ni kena ada situ. Jadi tempat tu akan jadi tempat ia hina kalau orang seperti kamu tidak ada. Sebab pemerintah ni bila tak ada orang tegur, dia boleh buat ikut suka dia. Sebab tu dah kena ada. Jadi Umar ni sebagai khalifah, dia atas surat kepada Muawiyah kerana Muawiyah tu gubernur bawah dia. Masa ni Muawiyah tak jadi khalifah lagi, dia gubernur. Gubernur di Syam tu. Jadi tulis surat teguran kepada Muawiyah. Maknanya kamu tidak boleh bertindak, mengambil tindakan terhadap Ubadah bin As-Samit ni kalau dia tegur. Kamu tidak boleh menguasainya, maknanya kamu kena biarkan dia tegur kamu.
meluruskan pemerintah kamu, pentadbiran kamu, dan pendapat kamu tu kamu kena tinggal. Hak kamu kata tak ada riba dah. Kena ambil pendapat yang dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit. Kerana itulah yang sebenarnya. Maknanya dari segi hierarki. Hak bawah, hak atas, apa semua ni, dia kena tahu bidang kuasa dia. Bidang kuasa dengan parlimen lah. Dah. Tapi tak boleh ulah lebih-lebih. Demo pula. Pedoman daripada hadis. Yang pertama, menjual emas dengan emas atau perak dengan perak hanya dibenarkan jika Allah sama timbangan. Kena sama berat. Jadi, emas dan perak, ini adalah item ribawi. Item riba. Jadi, benda-benda, apa jua benda yang menjadi item ribawi, dia kena sama sukatan, sama timbangnya. Tak boleh. Kalau kambing hidup dengan kambing meledah pun tak boleh. Kambing hidup 25 kilo nak tukar dengan kambing hak sebelah dah berapa kilo? 25 kilo tak boleh juga. Dah. Nak lebih pun 30 kilo tak boleh juga. Nak kurang tak boleh pula. Kita nak kurang sebab dah kira atas cah. Sebelah ke lapah ke gapo. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak diketahui qadar dia. Tak boleh. Sebab kambing hak hidup ni dah dengan bulu dia, dengan perut dia, gapo isi dalam perut, gapo tu, tak boleh. Dia tak boleh. Kalau nak tukar dengan, kata kibah nak tukar dengan biri. Tak. Tukar dua tu. Dia kena sama berat. Sama timbangnya juga. Dia tak boleh. Kata, ini kibah ni kalau dia hidup 2,000. Biri ni kalau dia hidup 500 baru. Tak kira. Sebab jenis yang sama walaupun nauk dia, walaupun kualiti lain-lain. Syariat tak ambil kira sebab sama kenyal je. Timur ni sedap sikit. Tapi sedap tu kalau orang tak pandai, serupa je. Kalau orang pandai dia tahu. Sepuluh balah. Daging musik Kedah ataupun tayang-tayang rebel. Nak daging musik. Dah. Tapi balik gigi rebuh. Tak ada pedah juga. Baik ambil orang keting. Jadi maknanya benda tu walaupun nampak beza kepada orang, tetapi pada syarak tidak diambil kira beza. Macam kurma molek atau ajwah nak tukar dengan sukari ke zabadi ke apa semua, dia kena sama sukar. Sama timbangnya. Tak boleh. Hak ni walaupun 80 rial sekilo, hak ni walaupun 40 rial sekilo, tak nilai dia tak boleh. Cara mana? Jual dulu lah guna mata wang. Tu Nabi nak supaya umat Islam negara ni dia kena ada mata wang. Dan alat penentu mata wang ni pemegang nilai tu mah tak boleh lagi dah. Mah dan perak. Dan kedua pihak berusaha menyerahkan barangan dalam satu majlis akad. Mana serah, terima dan serah tu serentak dalam satu majlis. Jika perjanjian itu adalah perak untuk emas, maknanya kalau pertukaran perak dan emas, maka tidak perlu sama dalam kuantiti. Sebab lain jenis, emas dengan perak, lain. Macam kita kata kita nak tukar butir berah dengan butir barley, contoh. Tak. Jadi kita kata berah kita ni sekilo, barley ni kena 2 kilo. Tak apa. Sukatan yang berbeza, timbangan yang berbeza. Tapi dengan syarat kena serentak dari satu majlis. Tak sih. Ada penangguhan. Kalau penangguhan dikira riba. Jadi kalau tukar emas dengan perak dengan emas tak apa. Tapi dengan syarat dalam satu majlis. Walaupun tak sama kuantiti. Perjanjian itu bagaimanapun mesti dimuktamadkan dalam majlis yang sama. Kena jelas lah. Serah tu supaya tidak berlaku ghara, tipu. Secara kiasnya, atau dengan pertimbangan yang sama, pertukaran wang lama dengan wang baru juga terikat dengan peraturan yang sama. Contoh, menukar nota mata wang 100 lama dengan nota 120 baru adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Tak boleh.
Maknanya kita tu agung tu lah dah. Kalau setengah negeri tu lain-lain. Tu agung dia tu lain. Raja ada di apa? Katalah PT100 tu dah. Contoh PT100 ni agung hak dulu. Agak kita nak benar kau agung ni. Agung baru tak sih. Dah. Jadi tukar tu 100 kita tambah 20 ya. 120 jadi. Tukar 2 tu tak boleh. Sebab nilai sama. Nilai ya. Sebab dia tulis tu wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai 100 riyal. Jadi oleh kerana kita kata hak ni apa tegai, hak ni apa kurang tegai. Tak boleh. Nak lebih. Sebab nilai tu 100. 100. Jadi 100 kena tukar dengan 100. Kalau pakai duit lain. Kalau pakai duit Amerika. Lain. Ia jenis lain. Itulah foreign exchange kan. Atas nilai semasa lah. Kalau dia beli kita pula seng tapi dia nak beli mana? Dia nak beli belajar orang punya. Boleh tu kita dah jiwa tapi dia nak juga. Tapi kita lama. Dia berenang kita kata. Duit tu beli kedai tak laku dah. Kalau benda tu dia panggil harta kimi. Bagi antik, bagi rare tu tak laku dah kedai tapi dia ada nilai tersendiri. Panggil apa? Vintage ke apa? Vintage. Ya. Dia ada nilai tersendiri. Vintage tu kalau kita nak beli kedai pun tak laku dah. Tapi nilai sejarah tu, tu mahal tak apa. Tak apa. Sebab tak ada nilai dah. Tak sah laku dah. Sebab duit sekali tu dia kuperung dah daripada timur. Dia bukan daripada emas. Tapi kalau emas, kalau duit tu daripada emas ke perak, dia kena nilai emas dengan perak. Tapi kalau barang emas kata hiasan, lain cara buat dia tu, harga yang lain. Walaupun sama dibanyak, di seni dia tu. Dia ada mazhab dia ambil kira, ada mazhab tak ambil kira. Tapi kalau tengok kita tadi, kita tengok yang seni comel dan dia punya ni, dan apa semua dia mahal dia. Asal kita beli cash lah. Beli cash lah. Dia beli cash. Tak boleh beli dengan emas. Tak boleh nak trade-in lah. Tak boleh nak trade-in. Dia boleh harga lain pun, jadi kita akan sama. Dia kena beli dengan duit ringgit. dia macam kata note note tu masih lalu soft lagi ya. Satu note ni kalau beli dengan duit US lebih mahal daripada satu lagi, boleh? Dia jenis lain tu. Dia kira jenis lain. Macam hak ni kan. 10 yang lama. Lama ni mana tahun 2-3 tahun lepas lah. Setengah negara kan dia tukar sok modal. Jadi dia nak hak lama sikit. Tapi hak lama tu sah. Laku lagi. Tak, nak tukar yang baru dengan lebih sikit. Tak boleh. Tapi kalau benda tu tak ada nilai dah. Tapi ada nilai bagai tu, kuasa beli dia tu tak ada dah. Tak apa. Orang nak pada apa dia? Antik dia tu. Nombor 2. Tidak ada mana-mana pandangan walaupun perkataan seorang sahabat mempunyai nilai jika ia bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Muawiyah tu Umar tegurlah, tak betul. Jadi kena tarik balik, Jadi kalau sahabat sekarang ni Imam mazhab pun lagu tu jugalah. Kalau pendapat dia bercanggah. Tak macam orang duk gagal kan. Mengikut mazhab Syafi'i ni kira-kira bolehlah nikah. Dengan anak zina. Dah. Tapi hak tu tak, ulama lain tolak pendapat tu. Walaupun tidak sabit nasab, tapi dia ada biologi tu lah.
Mahramiyah dia sebenarnya lebih pada tu lagi. Walaupun macam hadis saudah kita baca saat ni lah. Hadis saudah kita baca saat ni kan. Oleh kerana budak tu ada meh dengan utbah. Jadi Nabi suruh saudah ni berhijab. Bila berhadapan dengan budak tu. Sebab dia kira macam walaupun dari segi nasab tu boleh nak kata budak tu anak kepada Zam'ah. Dia jadi adik-beradik tiri dengan saudah. Tapi oleh kerana meh dengan utbah, tak boleh. Jadi walaupun budak perempuan tu tidak boleh dibengkai kepada bapa zina dia. Kerana tidak lahir daripada akad nikah yang sah. Tetap tak boleh nikah juga. Kalau ikut pendapat orang lain. Sebab hak bapa biologi tu hak kauni tu. Kauni. Hak bapa ni tasyri'i. Jadi hak tu dulu. Hak kauni dulu. Pada dari segi jadiah dia adalah bapa biologi. Jadi kalau kita nak kata bukan anak dia sebab tidak hasil daripada perkahwinan. Tapi kalau tu benih dia, memang tak boleh. Sebab juzuk. Anak tu juzuk dia. Walau bagaimanapun, mungkin berlaku seorang sahabat menafsirkan hadis dengan cara tertentu. Manakala sahabat yang lain berpendapat bahawa hadis tidak menyangkut ijtihad sahabat pertama. Mana kadang-kadang ada lah. Moga ijtihad berlaku kan. Ini pendapat tepat. Dengan nas, soal ni kurang tepat. Gitulah. Tepat tu tepat lagu mana. Dia kena takdir manja. Tepat dengan nas. Tepat dengan kaedah. Jadi kadang-kadang bahas, ni lebih tepat. Tak tepat. Menjatuhkan martabat mustahil. Nak lawan mustahil. Maksud dia tepat dengan nas. Tak lagi jauh daripada nas. Tak lagi jauh daripada kaedah. Ni jauh sikit. Dia kalau dalam bahasa Arab ni terjemah kepada tidak tepat ni ghairu sadid. Ghairu sadid dia melenceng sikit. Kalau Imam Nawawi parak hadza qaul batil. Kalau baca dalam syarah Muslim kan. Pendapat Imam Abu Hanifah ni qaulun batil. Degahnya wi. Tapi tak komen pula. Tapi orang Hanafi dia baca syarah Nawawi ini paling baca. Degah Imam Nawawi kata pendapat imam kita batil. Jadi orang ni kadang-kadang dia nak berlalu sangat. Sehingga kalau nak kata kepada pendapat mustahil itu sebagai tidak tepat, macam tidak beradab. Padahal beradab dah tu kalau kita kata pendapat tu salah. Salah boleh kira lagi kalau kata pendapat ni batil, karut. Tu baru boleh kita nak kata tidak beradab ni tidak tepat. Ghairu sadid. Jadi biasalah ijtihad seorang tu ada menepati nas, menepati hadis, ada yang kurang. Atau dia memberi lebih berat kepada hadis yang lain, mana dia tarjih. Memberi lebih berat ni mana dia mentarjih kepada hadis lain yang berkaitan dengan subjek. Jadi masing-masing tu dia ada hadis. Cuma hadis ni kuat. Contoh ni hadis syarat Bukhari Muslim. Ni sahih tapi syarat Abu Daud. Lain dah dari segi tarjih tu. Dalam keadaan seperti ini, jalan yang lebih tepat untuk kita menganalisis hadis untuk melihat tafsiran mana yang lebih rajih dan lebih kuat. Mana kita kena dalam kaedah ni kena panggil qara'in. Mana dalil luar hak lain pula suku. Kita kau sahabat lain lagu mana. Macam di sini ijtihad Muawiyah ni dikira sebagai tidak tepat lah. Sebab ada hadis. Maknanya bagi Ubadah bin Samit dia bercanggah dengan hadis tadi. Lepas tu tengok pula khalifah Umar tu. Tidak menyokong. Tidak menyokong pendapat Muawiyah. Dia kata hak betulnya hak Ubadah.
Mana di situ pendapat Muawiyah tu perlu ditinggalkan. Sebarang kesilapan yang bermaksud baik dalam membuat pilihan yang tepat melalui penakulan bebas ijtihad atau penggunaan timbangan Allah dibenarkan. Maknanya, kalau seorang tu dia beristihad dengan ikhlas hati dia, tapi salah. Mana dia beristihad dengan guna kaedah lah. Tapi natijahnya tak tepat. Ada lepas dia memberi pendapat, orang kata tak tepat, pendapat lemon ni salah. Jadi, dia boleh pahala, tetap boleh pahala. Cuma tidak dipakailah pendapat dia tu. Sebab agama ni dia menghargai usaha beristihad. Iza ijtahadal hakim fa'akhta'a falahu ajr. Bila seorang hakim tu dia beristihad, mana dia buat research, dia buat kajian. Kalau zaman learn ni kan, dia buat gitu lah. Buat jurnal. Buat kitab kerja. Buat kitab kerja dengan ada hipotesis, literature review, kajian-kajian lepas. Rujukan dia primer, sekundar, apa semua. Dia buat betul dengan wujud kesimpulan gini. Dia pun betul. Istihad dia tu. Macam di Arab kan. Dia panggil Majma' Fiqh. Majma' Fiqh sedunia. Kongres Fiqh sedunia. Kadang-kadang buat di Saudi, kadang-kadang buat di Jordan, kadang-kadang buat di Mesir. Jadi ada wakil lah ulama' tu. Kadang-kadang buat di Eropah. Jadi, kalau dia kata tahun ni kita nak bicara gapo? Perkara bicara. Jadi, dia adalah tokoh-tokoh setiap negeri itu ada pilih nak buat tajuk pasaga ni. 2-3 orang so tajuk buat. Masing-masing lah. Nak tengok. Macam contoh kalau orang daripada Tunis siapa dia? Contoh. Kalau orang daripada Mesir siapa dia? Tajuk yang berlain ni. Bila sampai waktu dia untuk dia bersidang tu, masing-masing betul lah. Ni betul dia. Jadi ada soal jawab ke apa semua. Munakashah. Bicara apa semua. Akhirnya majlis kata kita pakai ni. Buat keputusan. Hasil daripada istihad 2-3 orang. Jadi hak tak tepat tu, tak apalah. Kita pakai hak ni. Itu bentuk orang panggil istihad zaman learn ni. Ijma' pun boleh juga nak kata lagu tu lah ni. Sebab setiap negara tu dia ada di atas wakil. Resolusi tu itulah ijma'. Dalam bentuk yang moden ni. Jadi kalau ada tersilap dalam istihad, mana istihad tadi mengikut kaedah, tidak ikut hawa nafsu, dalam mencari pendapat yang tepat, berdasarkan kepada penakulan bebas ataupun kias istihad ni, kalau ada salah pada tarjih pemilihan, maka itu dibenarkan. Maknanya tak apa, tidak berdosa. Yang ketiga, para sahabat sangat mementingkan nilai hadis itu sehingga apabila ada pendapat yang berbeza daripada maksud hadis, sahabat sangat marah sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan negeri yang dia diami. Mana bahawa Nabi Somet ni, dia tinggal. Berkata dia ngaju dah. Maknanya, tak boleh. Aku nak tegur, marah. Aku tegur, marah pula. Yang keempat, Sayyidina Umar menghargai pendirian yang diambil olehnya Ubadah. Sehingga dia menyatakan kepada Muawiyah bahawa Ubadah tidak akan berada di bawah kekuasaannya. Maknanya, kamu tidak boleh mengabaikan ataupun kamu tidak boleh mengambil tindakan terhadap Ubadah bin Samit ni dengan cara kuasa kamu. Maknanya kamu naklah biarkan dia tu menegur dengan bebas kesalahan kamu tu, ketidaktepatan kamu itu. Yang kelima, jika dua orang sahabat berbeza pandangan dalam sesuatu perkara, maka pandangan yang lebih selari dengan ajaran Al-Quran Sunnah hendaklah diterima pakai. Mana kita kena sembok lah. Jadi, kita baca kitab. Contohlah kita baca kitab. Kitab ni kata gini, kitab ni kata gini. Jadi nak pakai mana? Pening. Jadi tak pening. Mana kita buka Quran dan hadis, mana lebih tepat. Ataupun di tempat kita ni, hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Pendapat.
Jadi kita tak pandai nak buka Quran hadis. Maka kita carilah mufti yang lebih alim, lebih warna. Untuk kita minta tarjih daripada dia. Mana sebenarnya kita nak pakai. Umar melakukan perkara itu. Maknanya di sini Ubadah tidak berbeza pendapat dengan Muawiyah. Jadi Umar ni dia sebagai hakim, dia sebagai pemimpin tertinggi, dia tilik, dia bandingkan antara pendapat Ubadah dengan Muawiyah tu mana lebih tepat dengan Quran Sunnah. Maka dia kata hak tu. Beliau memastikan pandangan kedua-duanya dan lebih mengutamakannya selaras dengan Rasulullah SAW dan menegakkannya, mempertahankannya. Hadis ini sanadnya dhaif, kerana terputus. Hadis ini sanadnya dhaif terputus, dhaif munqati', dhaif terputus kerana Qabisah dan Zu'aib tidak mendengar daripada Ubadah bin Samit. Sebab dia tu dilahirkan pada tahun 8 Hijrah. Jadi Ubadah bin Samit ni dia pergi ke masa pemerintahan Umar tu, dia pergi ke Syam, Dimash. Jadi tak duduk situ. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Musnad Asy-Syafi'i melalui jalan Hisham bin Ammar dengan sanad ini juga. Asal hadis ini terdapat dalam Bukhari dan Muslim tanpa kisah ini pada nombor 2254. Hadis 15 ni. Wallah.